Salam sejahtera. Gaji puluhan ribu, tapi boikot parlimen. Ada netizen semalam marah dengan tindakan pembangkang keluar dewan. Mereka menuntut sikap sebenar pembangkang. Kalau pembangkang betul-betul nak perjuangkan Melayu Islam, inilah masanya berkait dengan tabung haji. Gaji puluhan ribu tapi boikot parlimen. Pihak yang paling lantang memboikot nama Melayu Islam memilih memboikot perbahasan institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Semalam Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjadi idola ramai orang. Apabila Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyatakan, kita menerima gaji berpuluh ribu, tetapi mengapa keluar dewan? Kalau ikut kehadiran Hansard di parlimen, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merupakan orang yang antara paling banyak kali hadir di parlimen. Tetapi pembangkang adalah antara orang yang paling banyak kali tak hadir parlimen. Itu sebabnya netizen kata, tolong laksanakan cadangan netizen supaya semua ahli parlimen yang tak hadir potong gaji. Sehari gaji potong, sehari gaji potong. Kenapa orang yang di bawah ini, kenapa kami rakyat biasa tak hadir satu hari kerja, kami dipotong gaji, kata mereka. Kenapa ahli parlimen pula yang merupakan teladan kepada ramai orang, tiada potong gaji? Mereka ada yang sakit, ada yang tak sakit, ada yang ada alasan, ada yang tak ada alasan, tapi potong gaji sajalah, kata mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa pihak yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih memboikot perbahasan institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam ini? Apalagi institusi yang lebih penting untuk orang Islam, Melayu Islam di Malaysia ini, selain tabung haji. Kalau tentang 1MDB pun mereka bising, kenapa institusi yang satu-satunya ini khas untuk orang Islam tidak mereka bahas sebaik-baiknya? Kalau mereka menggunakan alasan tiada Perdana Menteri, kenapa semasa sebelum ini ketika Perdana Menteri hadir, mereka pun tidak hadir? Selain daripada itu, tanpa ada Perdana Menteri pun mereka boleh bahas. Kenapa? Sekarang ini kita tahu ada Hansard. Apa yang kau cakap di Dewan Parlimen ditulis semuanya. Bukannya keluar begitu saja. Selain itu, tanpa kehadiran Perdana Menteri pun, di sana ada menteri yang pegang portfolio tersebut. Menteri Agama ada hadir. Kenapa pula kamu tidak mahu membahas perkara tersebut? Adakah karena isu itu tidak dapat ditunggang, tiada manfaatnya untuk anda dari segi politik? Kalau tidak membawa kebaikan dari sudut politik, anda tak mahu bahas. Itulah wajah sebenar pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku menyokong apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Gunalah peluang itu untuk berbahas. Jangan guna peluang ini untuk memperbodohkan penyokong dan rakyat. Anda ada gaji puluhan ribu, gunakanlah gaji itu untuk berbakti. Kenapa pula kamu boikot parlimen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana,
semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Betulkah PKR berdepan fasa kronik? Adakah masa masih memihak Anwar? Persoalan itu menjadi tanda tanya dan ramai yang cuba untuk memutar belit. Persoalan ini ditujukan khas kepada Norman Daud. Akhirnya Norman Daud memberikan jawaban beliau sendiri. Jadi mari kita telusuri, mari kita lihat apa jawaban Norman Daud berkaitan dengan perkara ini. Benarkah PKR sudah kronik dan benarkah PKR tidak mampu bangkit semula? Apabila PKR dikaitkan dengan Pakatan Harapan, aku rasa inilah jawaban yang paling tepat sekali. Adakah Pakatan Harapan atau PKR semakin kronik, tuan-tuan dan puan-puan? Jawabannya, tidak. Apa yang berlaku dalam PKR hari ini bukan tanda sebuah parti yang semakin kronik. Apa yang berlaku ialah satu proses perubahan era. PKR bukan lagi PKR tahun 1998. PKR hari ini sudah melalui perjalanan yang panjang dari sebuah gerakan reformasi menjadi parti pembangkang, masuk ke Putrajaya, jatuh semula, kembali berkuasa dan kini menjadi tunjang kepada kerajaan. Apabila sesebuah parti berubah daripada parti perjuangan kepada parti yang memikul tanggung jawab mentadbir negara, sudah tentu akan berlaku perubahan dari segi pemikiran, pendekatan, kepimpinan, dan generasi. Dan perubahan itu tidak semestinya selesa. Akan ada generasi lama yang merasakan perjuangan dahulu semakin hilang. Akan ada generasi baru yang melihat parti perlu bergerak dengan pendekatan berbeza. Akan ada pertembungan idea, perbezaan pandangan dan persaingan dalam menentukan hala tuju parti. Itu bukan semestinya penyakit, itulah proses politik. UMNO pun sudah melaluinya, PAS pun sudah melaluinya. Semua parti sudah dan akan melaluinya. Dalam dunia politik ini, timing adalah kunci kepada kemenangan. Biar bergaduh hari ini. Yang penting, bila tiba piaru nanti, PKR sudah solid untuk bangkit. Begitulah kata Norman Daud. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya semua pihak dalam keadaan kronik. Untuk kepada Megat Hisamuddin Megat Kasim yang bertanya ini, cuba tanya juga, kalau apa keadaan Parti Bersatu? Apa keadaan Parti UMNO? Apa keadaan Parti PAS, Parti DAP dan semuanya? Semuanya ada masalah dalaman, semuanya ada masalah masing-masing. Di UMNO ada tim A dan tim B. Di Bersatu sudah hancur tim A dan tim B. Di PKR pun sama, di DAP pun sama. Semuanya hampir sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks
Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.